Okay. Si Rafiza kena remove. So minta Rafiza masuk balik. Okay, Gina. Okay, so untuk tutorial 2 soalan 1, teruskan. Yang lain boleh dengar dengan jelas ya? Gina, test suara Boleh. awak. Gina pula. Yang speaker siapa? Speaker siapa? Saya teacher. Saya tu siapa? Alia. Okay, baik. Okay. Question 1. Ohm's law states that the voltage V across a metal conductor is directly proportional to the current I flows if one flows through it if its temperature is unchanged. Which of the following graph shows the Ohm's law? The answer is B. Yes, B. V against I. So dia kata voltage across a metal conductor directly proportional. So dia sebut V dulu. So V part C, Y. Okay, betul? Number 2. Hooke's law is represented by the equation F equals to Kx, where F force X equals to extension and K equals to spring constant. Which of the following graph is correct to explain the equation? My answer is C. Okay, kenapa you dapat C? Kenapa you dapat C? Alia. Sebab Hooke's law. Sebab Hooke's law. Sebab persamaan dia bagi equation tu F equal to Kx. So F bertambah, X juga akan bertambah. Betul tak? So F is directly proportional to X. Dapatlah graf dia C. Tapi kalau, katalah, boleh tak conteng sikit kat situ Gina? Saya nak hubungan antara F. Okay, you buat persamaan baru dekat number 2 tu. F over X sama dengan K. Okay. Saya nak hubungan X dengan K. Macam mana nak plot graf dia? Macam mana nak plot graf dia? Kalau persamaan itu ialah F over X sama dengan K, saya nak graf X dengan K. I mean 1 over X dengan K. Macam mana bentuk graf dia? Senyap dah. Macam mana? Apa hubungan X dengan K tu? Cuba tengok. Inversely proportional ke teacher? X, kalau X bertambah, K akan berkurang. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi kalau saya nak graf 1 per X melawan K, apa hubungan 1 per X? F tu constant. Tengok persamaan F over X sama dengan K. Saya nak plotkan graf. Okey, Gina, tolong contengkan paksi Y 1 per X. Paksi X ialah K. Gina. Oh, Gina. Dengar ke tidak si Gina ni? Buat paksi saja. 1 per X paksi Y. K paksi X. Satu per X paksi Y, K paksi X. Atau kita ambil ni 1 per X paksi X. K paksi Y. Gina, cepatlah. Dia kata start cikgu, internet dia slow. Subhanallah. Ada sesiapa tak yang lain? Hantar file tu Gina dekat orang lain untuk present. Dah tahu internet problem.
Ha. Siapa boleh present gantikan Gina? Cepat, cepat, cepat. Kita kejar masa ni. Okay, siapa ni? Gina juga. Siapa for F yang lain? Takkanlah Gina seorang je for F. Lagi mana? Yuhu! For F. Mana lagi for F? Gina? Dengar tak suara saya Gina? Dengar teacher. Kenapa kawan-kawan awak semua membisu 1000 bahasa? Tak ada orang lain ke yang boleh present selain daripada awak dalam dunia ni? Girls! Kerja teacher tengah nak bagi gambar. So agak-agak ada pendapat yang lain, opinion? Graf dia sepatutnya macam mana? Kalau 1/X itu ialah pada paksi X dan K pada paksi Y. Berapa agaknya? Dia punya relationship apa dia? Yang lain tak boleh menyaut ke? Tak gunalah record macam ni. Cancel je lah. Semua bisu 1000 bahasa ni. 4S mana senyap je? 4S? Ha. Directly proportional. Yes. Boleh pun jawab. Directly proportional. Okay, ni siapa? Alia. Okay, baik. Tolong soalan nombor 2 ni. Lukiskan paksi dia tadi. Yang saya letak formula baru tadi. F/X sama dengan K. Okay, saya nak hubungan antara 1/X dan K. Tak apa contohnya. Okay, 1/X. Okay, dan K. K. Okay, F tu constant. F tu constant. K Okay. Lawa laki kau. Okay, nampak tak? 1/X dengan K maknanya 1/X tu ialah 1 unit. 1/X tu ialah 1. 1 unit lah maksudnya, 1 sebutan. So 1/X akan bertambah, K juga akan bertambah. Setuju? Apabila 1/X bertambah, K akan bertambah. Setuju? Jadi grafnya akan jadi macam mana rupa graf tu Alia Maisara? Tadi seorang daripada 4S dah tolong jawabkan. Dia jadi macam mana graf tu? Satu per X dengan K. 1/X bertambah, K bertambah. Graf yang awak buat ni Alia, itu kalau F, K lah ni, paksi Y tu K bukan F.
Paksi Y tu K. So kan kita tadi dah kata satu per X bertambah, K pun bertambah. So graf ni akan jadi directly proportional. Ish. Macam mana? So now, K dengan X pula. Buat graf yang kedua, Alia. K dengan X pula. Ya, graf dia jadi macam mana? Sekarang ni apa hubungan X dengan K? X bertambah, K Bertambah. Kenapa Tambah. pula bertambah? Berkurang. Alia, ketengahkan sikit gambar. Tengok formula balik. Kenapa tak faham lagi ni pasal graf? You tengok persamaan F over X sama dengan K tu. Nampak ke tak nampak persamaan tu? Nampak. Nampak kan? Nampak. So F tu kita abaikan sebab F itu constant. Faham? Jadi sekarang saya nak hubungan antara 1 per X sama dengan K tu. Saya nak hubungan 1 per X dengan K. Okay, F tu kita abaikan. Maknanya seolah-olah F tu dah tak ada lah kat situ. Kita cuma nak hubungan 1 per X dengan K. So graf yang pertama, Alia ada plot 1 per X paksi X, K dia paksi Y. So 1 per X itu ialah satu sebutan. Faham tak faham ni? So apabila 1 per X itu bertambah, maka K-nya akan bertambah. Betul-betul? Betul. So dapatlah Betul. graf directly proportional. Betul-betul? Directly proportional graf ni. Betul. Sekarang ni graf yang kedua, saya nak tengok hubungan antara K dengan X untuk persamaan yang sama. F over X sama dengan K. Sekarang saya nak tengok graf K dengan X. Apa hubungan dia kalau you tengok dekat persamaan tu? X dekat bawah, K dekat atas. Betul tak? Apa berlaku dengan X apabila X bertambah, K-nya tu apa jadi? Berkurang. Yes. Kurang. Berkurang. X bertambah, K berkurang. Macam mana jadi macam tu? Sebab X berada per dekat bawah. Faham? Jadi graf dia akan jadi macam mana? Inversely proportional. Macam mana Inversely. rupa inversely proportional? Yes. Itu. Clear? Is that clear? Clear. Yes. Yes. You kena betul-betul faham pasal relationship graph ini. Ya? Kalau you tak boleh nak buat relationship of graph ni, you akan ada masalah besar di kemudian hari. Okay, now. Kalau hubungan antara F dan K. Tengok persamaan tu. F over X sama dengan K. Sekarang F dan K. Apa berlaku kepada K apabila F bertambah? Yuhu! F tu dekat atas, betul tak? Betul. F tu dekat atas, betul tak? Betul. So apa jadi bila F bertambah? K jadi apa? Bertambah. Yes. Bertambah. Jadi F bertambah, K bertambah. So graf dia akan jadi Directly Yes. proportional. directly proportional. Sebab directly proportional tu maksudnya dua-dua paksi tu akan bertambah. You faham maksudnya? Okay? Faham? Faham. Okay? Alright. Okay, soalan ketiga. The acceleration of an object sorry. The acceleration A of an object is inversely proportional to the mass m of the object under constant force. Which of the following graphs describes the relationship between A and m? The answer is A. Okay, tengok betul-betul soalan tu. Dia kata acceleration inversely proportional to m. Bila dia kata inversely proportional, maknanya acceleration bertambah, m akan jadi apa? Berkurang. Kurang. Berkurang.
berkurang. Betul tak? Maknanya macam mana kita nak tulis persamaan tu? A tu kita nak tulis apa? Dia sama dengan M, betul tak? Betul tak dia sama dengan M? Sekarang tu A tu kita nak letak macam mana supaya bila A bertambah M akan berkurang? A tu akan jadi apa? 1/A. Yes, 1/A. Atau kita boleh tulis A sama dengan 1/M. M. Faham? Faham tak? Faham. Faham. Okey, jadi sekarang dia tanya, okay, acceleration of an object is inversely proportional to the mass. Okay, maknanya bila A berkurang, M akan bertambah. Okay, so bila M bertambah, A akan berkurang. Jadi kat mana satu graf yang sesuai? Kalau dia tulis 1/A, 1/M dengan A, apa hubungan dia? Sekarang ni tadi dia kata A itu dengan M, betul tak? A itu dengan M. Tu persamaan dia. A dengan 1/M, betul? Apabila A bertambah, M akan berkurang. Betul tak? Sekarang ni kalau kita nak lukiskan graf A dengan M, dia jadi apa? Directly proportional. Apa pula? Inversely proportional. Inversely proportional. Tetapi inversely proportional tu macam mana rupa graf dia? Paksi dia 1/M ke paksi dia M? Paksi X dia tu. 1/M ke M saja? 1/M. Sekarang ni sebutan kita macam mana? Tadi saya kata A bertambah M berkurang kan? Saya kata A bertambah M berkurang kan? Ya. Betul tak? Ya. Sebab Betul. M itu berada di bawah. M itu berada di bawah. Jadi graf awak nanti A melawan M. Sekarang lukiskan Alia. Paksi X ialah M. Paksi Y ialah A. Okay, sekarang ni you tengok graf ni saya letak A dengan M kan? A dengan M betul? Sekarang saya tanya, apa hubungan A dengan M ni? A bertambah, apa jadi dengan M? Bertambah. Tengok graf. Tengok Berkurang. graf yang Alia lukis. Tengok graf yang Alia lukis paksi ni. Paksi YA, paksi XM. Betul? Jadi, bila A bertambah, M berkurang. Jadi, graf ni jadi macam mana? Inversely proportional. Yes, inversely proportional. Ya, tolong Alia. Lukiskan balik graf tu. Inversely proportional. Macam mana rupa inversely proportional? Dia jadi curve kan? Yes. Yang ini. Okey, graf yang kedua sekarang Alia. Paksi X 1/M. Paksi Y A. Okey, tengok persamaan yang diberi. Sebab sekarang ni graf yang diberi dekat sini, dia tanya 1/M dengan A. 1/M tu dia jadi satu sebutan. Faham tak? 1/M dengan A. Sekarang you tengok gambar ada persamaan. A sama dengan 1/M. 1/M bertambah, apa jadi dengan A? Bertambah. Yes. Bertambah. So graf dia jadi apa? Directly proportional. Directly proportional. Directly proportional. Yes. Pandai. So graf dia jadi macam mana? Alia. Postak juga ke Alia? So jawapan sebenarnya yang mana? Pilihan jawapan sebenarnya mana? C. Kenapalah A dah bagi tahu dah tadi. Alia, tolong lukiskan graf tu. Yang A 1/M. Mana si Alia ni? Alia, nampak tak? Sekarang ini sepatutnya dua bentuk graf ini sepatutnya yang
menjadi pilihan jawapan yang betul. Sekarang mana yang ada dalam pilihan A, B, C, D ni? Antara dua graf ni. Alia ketengahkan sikit. Aku tak nampak tepi tu. Atau kecilkan sikit. Ha. Mana satu? Yang ada dekat dalam pilihan jawapan A, B, C, D. Yang mana satu? C. Ha. Graf C. So jawapan dia ialah C. A tu cuba tengok biji mata kau. Pak si X tu 1/M sayang. Graf curve dia mesti M. Okey, apa yang menyebabkan kau susah sangat nak faham tentang bentuk graf ni? Cuba bagi tahu saya. I'm not in your shoes. I don't know what is your problem. Tell me. Tell me. What's your problem? Teacher, I don't know what I don't know. Huh? You don't know what you don't know? Teacher, saya tak tahu macam mana saya nak makan. Saya tak tahu macam mana saya nak makan, teacher. Pelik tak soalan tu? Teacher, saya tak tahu saya nak makan. Pelik tak? Saya tak tahu macam mana saya nak makan. Pelik tak soalan tu? Pelik tak saya tanya? Kalau tiba-tiba ada kawan you cakap, aku tak tahulah macam mana aku nak makan. Pelik tak kalau kawan you cakap macam tu? Boleh. Ha? Boleh. Habis tu, teacher, I don't know what I don't know. So, saya pula rasa pelik. What a weird sangat ni. Saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Ha. Sekarang ni, I'm opening the question. What is exactly your problem? Sampai you sendiri tak boleh nak faham macam mana nak menghubungkaitkan graf ini. Tell me, Zafrin, what's your problem? Which part you don't understand? Zafrin, I'm waiting. Yes. I'm okay. Okay je. I'm Okay fine. je. Okay. Lagi yang lain? Teacher, Sekarang, ya. tak Aliha. tahu nak tahu mana yang dia berkurang ke bertambah. Mana yang lagi. Ya. Sekarang ni you tengok. Kita buat dua graf kan? Satu A dengan M, satu A dengan 1/M. Betul tak? Betul tak? Dua graf. Satu Pak si X dia M, satu lagi Pak si X dia 1/M. Betul? Kita tahu, okay, bila kita tengok pada graf, contoh you tengok graf yang A dengan M ni. Nampak? Boleh tak fokus kepada graf A dengan M ni? Yang Alia lukis ni. Boleh tak? Everyone, look at that graph. Dah tengok ke belum? Dah, teacher. Okay. Tengok betul-betul tenung sampai mata you juling. Okay. Sekarang ni apa hubungan M dengan A tu? Kalau kita baca soalan tadi. Dia kata A berkurang, M bertambah. Betul tak dia kata inversely proportional tadi? Soalan tu. Betul. Kan? Maknanya bila A bertambah, M akan berkurang. Betul? Jadi graf itu akan jadi turun lah. Betul? Okay, sekarang graf yang kedua. Now, everyone, tengok pada graf A dengan 1/M. Okay? Dia nak tahu hubungan 1/M itu dengan A. 1/M tu ibaratnya dia jadi satu sebutan. Saya potong 1/M tu saya ganti dengan huruf Z. Z tu satu sebutan kan? Faham tak? So 1/M tu ialah satu sebutan. Okay. Sekarang ni kalau saya potong 1/M tu saya gantikan dengan Z. Apa hubungan dia sekarang? A bertambah, Z bertambah, betul tak? Betul. Betul. Jadi sekarang Z tu saya tukar balik kepada 1/M. Jadi 1/M dia jadi satu sebutan. So 1/M bertambah, A akan bertambah. Faham? Bezalah dengan yang ni. Yang ni, yang graf yang M tu, dia nak tanya M dengan A. Apa berlaku kepada M apabila A bertambah? So A bertambah, M akan berkurang. Sebab dia merujuk kepada M. Dia bukan merujuk kepada 1/M, satu sebutan. Faham? Ke tak faham lagi? So teacher just nak ulang balik. So kalau relationship A dengan M inversely proportional, tapi Yes. dengan ada sebutan dia directly proportional.
Bukan ada sebutan Zafrin. Dia kalau 1/m. Yelah, selain daripada selain daripada M. Ya. Kan saya dah ajar masa kita belajar pasal relationship of graph tu. Ingat tak yang kita belajar inversely proportional, directly proportional. Yang directly proportional ada 2 graph. Alia, you ada tak Alia? Yang notes. You tengok balik ada tak? Pada you ada tak sekarang yang kita punya nota? Yang kan ini tutorial kan? Yang nota. Saya rasa saya ada bagilah. Saya ada bagilah yang directly proportional. Kan saya bagi X dengan Y. X dengan Y directly proportional. Y dengan 1/X directly proportional. Y dengan X dia akan jadi inversely proportional. Directly proportional tu dia ada 2 graf. Satu yang A dengan Y dengan 1/X dan Y dengan X. You tengok balik graf tu. Saya dah pernah ajar dah. Ataupun you tengok balik video recording yang kita belajar tentang relationship of graph ni. Ada. Okay? So tengok balik yang tu. Sebenarnya senang je benda ni. Alright. Lagi? Soalan nombor berapa? Next question. Number 4. Siapa present number 4? Alia? Are you still there? Yes, teacher. Then what happened to you? You are freezing? Unfreeze yourself please. Everyone are waiting. Question number 4. What happened, Alia? Teacher dia tengah bagi soalan. Kejap teacher, saya present. You present ke you speaker? Present kejap Boleh tidur saya menunggu ni . Kejap teacher, kejap. Kejap kau berapa jam? Cepat Zati oi. Nampak tak teacher? Tak ada apa-apa lagi Ada. Belum nampak soalannya. Baru nampak you sharing screen. Okay, question number 4. For which of the following graph show that V increases linearly with the answer is B. Yes. Linearly increase. Betul? Dia pintas lalu paksi. Paksi Y. Okay. Itu linearly increase. Okay, very good. Number 5. Diagram shows the graph y against x. Which statement is true? D. The gradient of the graph is decrease. Yeah. The gradient of the graph. How do you know that the gradient is decreases? Macam mana kita nak tengok gradient? You all dah belajar belum macam mana nak kira gradient? Dah. Dah. What is gradient in Malay? Kecerunan. Cerun. What is the meaning of cerun? 4 feminine. Kau banyak betul cakap dekat dalam tele tu terkeluar dekat skrin ni Nak present nervous lah. Tengok. Stop it for F. Duk sibuk kat tele tu. Ijat pula tengah present. Stop it. Tengah belajar sibuk bersembang kat chatting. Tengok tu. Siapa for F? Sound sikit dekat group tele tu. Okay. Sekarang ni gradient is kecerunan. Kecerunan is about cerunnya garisan itu.
Betul? So kalau you berada di atas jalan yang rata, is there any kecerunan? No. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Betul. Jadi kalau you tengok paksi Y dengan paksi X, mana garisan yang flat, yang tidak ada kecerunan? X. Yes. Paksi X. Jadi any garisan yang garisan itu menuju kepada paksi X, Adiransh, apa nama ni? Sibuk betul dia dekat tele tu. Any garisan yang mendekati paksi X, dia adalah less steeper. Sekarang soalan nombor 5 ni, garisan graf itu dia menuju tak ke paksi X? Ada curve, kalau kita lukiskan anak panah, dia menuju ke arah garisan paksi X. Betul tak? Betul tak? Betul. Faham ke tak faham ni? Izzati boleh conteng tak Izzati? Okay. Alright. So, sekarang ni kalau kita tunjuk yang ini ialah gradient dia berkurang. Betul jawapan dia Kalau gradient dia bertambah, macam mana nak lukiskan graf tu? Dia menjauhi paksi X. Macam mana? Izzati. Dia semakin jauh daripada paksi X. Garisan curve dia semakin jauh meninggalkan paksi X. Macam mana rupa dia? Macam mana Izzati? Menjauhi paksi X. Pergi jauh meninggalkan paksi X. Garisan dia curve juga. Tapi dia menjauhi paksi X. Mana? Apa kepayah kau nak melukis? Kau pakai apa melukis tu? Nampak tak dia curve? Nampak tak dia curve? Nampak. Cuba lukis lawa sikit. Izzati. Bertindih-tindih garisan ni tu. Ataupun you lukis saja pada suka hati kau lah. Cepat sikit. Okay, I want the shape je. I nak shape dia saja. Nak tengok. Yes. Nampak tak? Dia jauh daripada flat paksi X. Nampak tak garisan tu menjauhi daripada flat line? Nampak tak? Ini gradient dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Gradient dia bertambah. You tengok graf dalam soalan nombor 5 ni, dia menuju ke paksi X. Betul tak graf dia curve macam tu? Kalau kita sambung garisan yang curve tu, lama-lama dia sampai tak kat paksi X? Sampai kan? Sebab dia semakin belok ke paksi X. Kalau yang Izzati baru lukis, yang warna biru ni, dia sampai tak kat paksi X? Tak. Dia semakin jauh meninggalkan paksi X, betul? Betul. Jadi, okay. So kalau graf macam yang Izzati lukis baru ni, yang warna biru ini, itu maksudnya dia punya graf adalah steeper ataupun gradient dia increases. Faham? So kalau dalam soalan nombor 5 ni, maksudnya graf dia less steeper ataupun the gradient become decrease. Okay, clear? Clear. Okay, next questions. Number 6. Aisyah present. Okay, klik kat nama Aisyah tu. Okay, semua orang nampak soalan number 6? Nampak. Nampak. Alright. Siapa presenter? Me teacher. Alia. 6. Diagram shows the graph P against Q. Which statement is true? The answer is D. A because the graph A is wrong because the graph decrease non-linearly, not inversely proportional.
B, because P decrease. P should be decrease and Q increase. C, because the gradient of the graph should be decrease, not increase. Okay. Dia nak statement true. P inversely proportional to Q. Apa maksudnya? P inversely proportional to Q. P menaik, Q berkurang. Tu pun macam betul kan? Dia nak statement true kan? Lepas tu P increase, Q increase. B tu memang salah. Sebab P bertambah, Q akan berkurang. Atau P berkurang, Q akan bertambah. Dalam soalan ini, P berkurang, Q yang bertambah. Cuba tengok betul-betul graf tu. P tu menurun kan nilai dia? Nilai Q yang bertambah, betul tak? Tengok betul-betul Betul. graf tu. Kau pandai tak baca graf? Betul. Okey, lepas tu graf itu gradient dia yang C pun salah sebab gradient dia bukan increase. Decrease. Gradient dia decrease sebab kita dapat nilai negatif. Bukan decrease, negatif. Dia punya gradient negatif sebab kalau graf yang straight macam ni kan. Macam yang nombor 7 ni. Nombor 7 ni kan graf dia menurun macam tu kan. Kalau kita kira gradient dia dapat negatif, betul tak? Kan? So D tu pun betul, A tu pun sebenarnya betul. Tapi tadi si siapa ni? Alia, you kata kenapa A tu salah? A tu salah? Ya. Inversely proportional? Sebab graph tu decrease non-linearly. Graph tu decrease non-linearly. Maksudnya apa? Kalau saya letak P dengan 1 per Q, dia akan dapat directly proportional. Kan? So sepatutnya dua jawapan tu boleh diterima ni. Jawapan dia antara A dengan D sepatutnya. Okay? So dua-dua boleh. A ataupun D. Sebab P inversely proportional bermaksud salah satu bertambah, salah satu lagi akan berkurang. Kalau P bertambah, Q akan berkurang. Kalau P berkurang, Q-nya akan bertambah. Faham tak? So statement tu sebenarnya betul. Faham ke? Faham. Okay. Faham. So number 6, both answers can be accepted whether A ataupun D. So dua-dua boleh diterima. Okay, number 7. 7, diagram shows the graph Y against X. The gradient of the graph is Mana soalannya? Soalannya tanya gradient Oh, okay. The gradient is negative 1.5. Negative 1.5, itu pilihan jawapan yang mana? D, Boy or donkey? donkey. Yes, donkey. Yang lain semua dapat ya? So persamaan untuk gradient ialah Y bahagi X ya. Okay, so kita ambil 25 minus 10 dan 0 minus 10. So you dapat negative 1.5. Okay, very good. Number 8. Fadliana. Fadlin. Teacher, saya yang speaker. Okay. Fadlin Jamila presenter. Zafrin speaker. Seterusnya. So, question number 8. Diagram shows the graph speed V against time T. Based on the graph, the unit of the gradient of the graph is jawapan dia AM. Sebab dekat V tu dia unit dia meter per second. So sama dengan M over S. So M over S times S equals to M sebab kita just potong S. Yelah tu. Conteng sikit Fadlin. Conteng. Okay. Tolong tulis M sama dengan M tu gradient Gradient. Tulis tu gradient equal to, alright, Y over X.
Okey, sekarang tuliskan nilai untuk Y tu ialah meter per second kan? You tulis ms negative 1. Okey, itu sama dengan tu. Letak sama dengan. Equal. Okey, over. Pak Cik X apa girls unit dia? Pak Cik X unit dia Second. apa? S. Tulis S. Yes, then what happened? What happened to S? S dekat bawah tu saya kat, jadi nak tulis macam mana tu S tu? Zafrin? As power of 2. Ya. Macam mana you boleh hilangkan S tu, you cancel off? Boleh cancel off ke S negatif tu dengan S? Tak. Tak boleh. You kena bawa dia naik atas baru dia jadi S negatif 1. Okay, Lin. Lin, you tulis itu MS negatif 1. Okay, S tu bawa naik atas jadi apa, Lin? S yang bawah tu bawa naik atas jadi apa? S negatif 1 lagi satu kan? Lin? Itu betul. S negatif 1 yang tu betul. Satu lagi S yang bawah tu. Tulis lagi satu S negatif 1. Apa benda yang kau buat ni, Lin? Sebelah dia, Lin. Ha? Nampak tak kelas? Faham tak kenapa S tu jadi S negatif 1? Yuhu! Faham. Sebab apa dia jadi S negatif 1? Faham. Sebab bawa naik atas. Bawa naik atas. Yes. Bawa naik atas. Jadilah dia S negatif 1. Sekarang ni ada berapa S negatif 1 dalam soalan ni? 2. Ada 2. So we need to simplify this unit. Betul tak? So S negatif 1, S negatif 1. Kita simplifykan dia jadi apa? Lin. Sama dengan mana, Lin? Sama dengan? Equal. Where is your equal sign? Yes. MS negatif 2. Faham, Zafrin? Faham, teacher. Ha. Okay. Be careful. Okay, number 9. Number 9. Diagram shows the graph to relate H and K. The equation of the graph is represented by jawapan dia B. Okay, how do you get? So H equals to 2K plus 6. Lepas tu H2 What sama. is the equation? Linear equation. You dah belajar belum linear equation? You dah belajar belum? Yeah. What is the linear equation for the straight line? Lin, y equal to mx plus c. Did you familiar with this equation? Yes. 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 Okay. Kecilkan sikit, Lin, supaya nampak the whole graph. Yes. Enough, Lin. Okay. Y equal to mx plus c. Now, y represent in the equation, y axis ni apa? H. Yes. H. Lin, tolong gantikan y itu sebagai h. Okay. Sama dengan, okay, m is the gradient. Kita biarkan dulu. Letak saja m. M. Okay. X. What is represented by x axis? Yes. Letak K, Lin. Letak K, Lin. Yes. Now, what is the y-intercept from the graph? 6. Yes. Letakkan 6, Lin. Dapat, girls? Dapat tak, girls? Dapat. This is how you use the equation of y equal to mx plus c. You just replace what is the y-axis represented by. So you ganti sahaja. Okay? Y equal to mx plus c. Y itu ialah Pak CY. You tengok dalam graf, Pak CY itu apa? H kan? Gantikanlah H. Faham? Pak CX. Dalam soalan Pak CX itu ialah K. Gantikanlah K. Faham?
Faham. Okay, y-intercept itu ialah C. Tengoklah soalan. Dia bagi y-intercept dia adalah 6. So you gantikanlah 6. Dapat tak? Jadi persamaan baru dia sekarang H equal to MK plus 6. Betul? Dah selesai ke belum? Belum. Belum. Sebab kita belum kira berapa gradient dia. Okay now Lin. Tolong kirakan berapa gradient dia Lin. Tulis kat tepi. Use different colours. Can you? Pengiraan gradient untuk garisan ni. Y2 tolak Y1 equal to X2 tolak X1. You dapat berapa? Very good. Yes. So Y2 you nak ambil berapa? 22. 22 minus 6. 8 minus 0. So tekan calculator, you all dapat berapa? Is it 2? Yes. Yes. 2. Yes. Okay, now 2 itu ialah gradient. Gradient dia ialah apa dekat dalam persamaan tadi? M. M. Then you gantilah. Gantikan. Okay Lin, ganti Lin. So persamaan dia sekarang H sama dengan 2K plus 6. Faham? Ada soalan? Faham. Okay, so itu jawapan dia. That's how you answer my question, Zafrin. That's the explanation why you get H equal to 2K plus 6. Faham, Zafrin? Faham, teacher. Okay, next. Number 10. Okay, number 10. Siapa present? Saya, teacher. Okay. Number 10, the diagram shows the graph y against x. Which of the following is true? The answer is D. The equation of the graph is y equals to negative 2x plus 10. Alright. Salah sebab Salah sebab? salah sebab diagram tu linearly decrease. Yes, so A is wrong. Okay, lagi? B is wrong sebab kalau linearly decrease dia punya gradient kena negatif. Yes, very good. Lagi? C salah sebab x intercept dia 5. Yes, very good. Okay, so you just answer by cancelling the wrong answer, is it? Is it? Yes. Yeah, you get the answer because you cancel all the wrong answers. So that you get the final answer is the true answer. Is it? Yes. Is that the correct way of answering questions? No. No. Betul. Betul lah tu. Mana ada jawapan lain. Kalau dah semua salah, itulah jawapan dia. But what is the reason behind that? What is the reason? Why you get the answer D? Baru je belajar tadi. Sebab guna y equals to mx plus c. Yes, Alia Batrisha, please write how you answer this question using y equal to mx plus c. Okay, so sekarang tengok. Paksi Y dalam soalan sama tak dengan Y dia? Perlu tak kita tukar apa-apa? Tak perlu. So sama kan? Okay, so tulis yang baru. Y sama dengan. Okay, now M kita tinggalkan dulu. X dia sama tak? Sama. Okay, so MX plus. Okay, Y-intercept. Tengok Y-intercept dia. Berapa nilai C dia? 10. Yes, so plus 10. Okay, sekarang ni dah selesai ke belum? Belum. So what must we do? Calculate Cari the gradient. Yes, calculate the gradient. So gradient dia, coordinate dekat situ dia dah tulis dah. 0, 10 and 5, 0, betul?
So berapa dapat? 10 minus 0, 0 minus 5. So you will get negative 2. 2. Now replace it into the formula. Y equal to M to replace it with negative 2. Okay, kecilkan sikit. Apa benda tu Alia? Apa benda tu Alia? Ha. Okay, dapat semua? Everyone, please respond. Did you understand? Yes. Yeah, respond. Jangan tak respond. Okay, next question. Number 11. Number 11. Number 11. Diagram shows. La ilaha illallah para Nu'ain. What happened to you? Kau gelap pasal apa? Tudung aku sangat. Siapa teacher? Ha? Lepas tu? Sekejap teacher. Siapa yang cakap kau? Number 11. Diagram shows the graph P against Q. The equation of Astaghfirullahalazim. Sorry teacher, sorry. Siapa yang kacau kau tu? Siapa? Adik eh? Adik ke? Adik saya teacher. Suruh dia keluar. Sibuk je kat situ. The Okay. equation of the graph is, the answer is C. P equals to negative 4Q plus 20. Macam mana dapat? Sebab guna equation Y equals to MX plus C. Lepas tu cari gradient dia. Alia. Oh, Alia. Tengok aku panggil je dia dah faham dah nak kena buat apa. Pandai. Yang lain cepat tulis. Y equal to MX plus C. Gantikan saja nilai. Very good lah Alia ni. Alright. Lepas tu buat apa Alia? Lepas tu Alia buat apa Alia? Apa pasal kau tulis Y lagi? Apa pasal kau tulis Y lagi? Gantikanlah Alia. Y tu tengok. Pasti Y dia sekarang dalam soalan apa? P kan? Replace it. Alright. So gradient tu tinggalkan dulu. M. X dia apa? Okay. C berapa tu? C berapa tu? C tu dah boleh tengok dah berapa nilai dia tu. 20. Yes, 20. Okay. So macam mana si Alia dapat negatif 4? Tu nampak? Ada pengiraan dekat sebelah tu kan? Yang Y2 tolak Y1 tu. Okay, faham ke tak? Boleh dapat gradient tu negatif 4 Alright. So the answer is P equal to negative 4Q plus 20. The answer is cat. Faham? Okay, very good. Number 12. Garang sangat ke aku hari ni? Semua kecut perut je ni. Garang sangat ke hari ni? No teacher. Ainul. Garang sangat ke Madam Ju Ainul? No teacher. Garang sangat ke? No. Okay. Number 12. Diagram shows a graph is drawn based on the result from an experiment. Which of the following is not true regarding to the graph? D. The force is directly proportional to the time. Okay, the force is directly proportional. Dia nak yang bukan jawapan bukan yang betul. So directly proportional ke graph ni? Graph ni directly proportional ke?
Dia sepatutnya apa graf ni? Linearly increase. Linearly increase. Yes, linearly increase. Jadi A dia kata apa? A kenapa salah? betul teacher. Betul. Tajuk dia betul. Dia okey. A betul sebab A betul. A salah sebab dia betul. Betul tak? Betul. A salah sebab dia betul. Sebab dia nak soalan ni nak jawapan yang salah. Soalan ni nak jawapan yang salah. Dia tak nak jawapan yang betul. A tu betul. Jadi salah lah. Okay, what about B? T is the manipulated variable. Betul? Betul. Sebab dia berada pada paksi X. Paksi X adalah manipulated variable. Paksi Y adalah responding variable. Okay? So B is correct, which is wrong. Macam mana dah betul salah pula? Okay. C. Gradient of the graph is 4 Newton per second. Is it correct? Yes. Betul. So kita boleh kira you boleh ambil point dalam graf tu mana-mana point, koordinat dia, lepas tu you selesaikan guna formula gradient. So you will get 4 Newton per second. Alright. So D is wrong because the graph is not directly proportional but it is linearly increased. Okay? Alright. Number 13. The graph shows the relationship between physical quantities W and X. Which of the following statement is true? A. When X equals to 4, then W equals to 5. Okay, tengok balik graf tu. Okay, when X apa tadi dia kata? Pilihan jawapan dia? X4. X4. Okay, so conteng sikit Farhana. Okay, tarik X4. Daripada 4, bukan itu. Daripada 4 pergi ke graf. Bukan. No. Yes. Lepas tu, sampai dekat graf, dia akan tarik pergi paksi X. Betul? Tarik pergi paksi X. Pergi paksi X. Sorry, pergi paksi Y. Yes. Pergi ke paksi Y. Dapat tak nilai 5 kan? Betul? So, maksudnya X5 W equal to X4 W equal to 5. Okay, apa pilihan jawapan lagi yang ada dekat number 13 tu? Tengok jap. Okay, betul. The gradient of the graph is berapa? 15/6. Okay, untuk pengiraan gradient, 15/6 ini adalah fraction. Okay, in physics, fraction is not allowed. Dengar tak? Okay, fraction is not allowed. You have to calculate. Tekan calculator. So sebab apa? Fraction ni bukan jawapan akhir. You kena selesaikan dulu. Okay, in physics the answer must be carried in decimal places. Decimal places. Sebab saya pernah bagi tahu dulu, jawapan dalam decimal places menunjukkan ketepatan. Okay? Right. C. P inversely proportional to Q. Tadi tu bukan inversely proportional kan? Dia adalah linear decrease, betul? D. The equation of the graph is W 15x plus 15/6. Ni kena buat kiraan lah. Okay, tapi kita dah jumpa dah jawapan yang betul dia adalah A. Right? So yang ini equation ni tadi sama cara dia. Y equal to mx plus c. You boleh masukkan sendiri nilai. Alright? Okay, great. Okay, next. Number 14, is it? 14 or 13? 14. Alah comelnya gambar Nur Farhana Nabila ni. Okay, Nurin. Teacher, saya presenter. Yes. Okay, so 14, the graph show the relationship between J and T. So, jawapan, the answer is C. Ya, macam mana dapat? Equation yang Y equal to mx plus c.
Ya, silakan tulis. Nurin. Y equal to mx plus c. Semua orang dapat ya? Y equal to mx plus c. Lepas ni kalau ada soalan lagi ke, soalan test ke, tak boleh jawab, saya tarik hidung you. Y equal to mx plus c. Okay. So Y dia adalah? Y J. dia adalah J. Very good. So gradient dia negatif ke positif tu? Negatif. Negatif. Y bahagi X. Jadi M bahagi N. Betul? Paksi Y bahagi paksi X. Yes. Okay. Paksi X dia ialah? T. Yes, T. very good. Yeah. T. Okay. Paksi pintasan Y intercept dia adalah? M. Yes. So the answer is cat. Setuju? Setuju. Alright, very good. Okay, continue. Next questions. Number 15. The length equation is given by the formula 1 over f equals to 1 over y plus 1 over v, where f the focal length of the lens, u equals to the object distance, and v equals to the image distance. Which of the following graph u over v against u can explain the length equation? The answer is C. The answer is C. How do you get the answer? Soalan ni susah sikit Okay, sekarang ni kita nak cari hubungan antara U per V dengan U, betul tak? Persamaan yang dia bagi dekat situ ialah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Macam mana kita nak buat supaya ada U per V dalam persamaan tu? Nurin, boleh tak? Macam mana you nak susun persamaan tu supaya kita dapat U per V dalam persamaan yang baru tu? Asal mula persamaan dia ialah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V kan? Itu persamaan asal, betul? Sekarang macam mana kita nak jadikan persamaan tu ada U per V dalam dia? Macam mana kita nak buat? Nurin? Kita nak buat macam mana? Darab silang? Ke macam mana? Macam mana nak buat? Nurin? Kita buat macam mana? Tukar tempat ke teacher? Ya. Tukar tempat macam mana tu? Dia nak U per V tu. Macam mana nak dapatkan U per V tu? Darab silang ke ataupun apa? Apa kita boleh buat untuk dapatkan U per V? Masing-masing tolong. Cuba susun persamaan tu. Ya, tukarkan apa? Tepat. Tukarkan ke, darabkan ke? 1 over f minus 1 over u. Okay, 1 over M minus 1 over U sama dengan 1 over V. Lepas tu? Equal. Lepas tu negative 1 over u tukar pergi 1 over v. Naikkan u. Macam mana tu? Buat. Negative 1 over u tukar sebelah, so u akan naik atas. Macam mana tu? Macam mana? Macam mana nak cakap? Okay, you share screen you. Siapa ni? Sekejap Nurin. Nurin, you off your share screen. Saya nak tengok si siapa ni. Siapa nama makcik ni? Zulaika. Makcik Zulaika. Cepat. Saya kena snap picture dulu lah teacher. Share screen lah. Mana kau punya keynotes?
Oh, okay, jap. Hmm. Mana Zulaikha? Ya, teacher sabar ya. Saya tak boleh sabar Zulaikha. Ya, teacher jap. Okay. Okay. Allah. Betul ke teacher? Tak nampak pun lagi ha. Nampak tak teacher? Okay, you bawa pergi mana tu? Saya bawa pergi sebelah. Kalau you bawa pergi sebelah dia jadi tambah. Betul tak? You Betul. Apa ni? Apa tadi jawapan dia? tak lah teacher. You ketengahkan sikit. Tengok tadi pilihan jawapan dia. Jawapan nombor 15 tadi U per V Alamak. dengan tak dapat. Apa dia? Soalan Saya ni. ke teacher? Siapa awak? Siapa yang kena present teacher? Awak lah kena present. Oh, saya? Okay. Sekejap. Taklah, tadi kan you cakap you dapat jawapan. That's why lah kita nak tengok. Kan sekarang ni sharing. Sharing is caring. Faham tak? Masalahnya kau sharing yang salah. Senyap dah. Okay, bye. Alright. Tadi siapa yang present yang asal tadi? Dua-dua hilang dah. Okay lah, kita tamatkan kelas kita pada hari ni ya. Nurin merajuk. Okay, baik. Okay, tengok balik. Tu tadi U per V dengan U. Okay, so kita tengok. Okay, tulis tu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V, Nurin. Okay. 1 per U tambah 1 per V. Betul? Sekarang ni dalam graf tu dia ada U per V kan? Jadi kita darabkan semua sekali dengan V. Darab dengan semua sekali tu dengan U. So 1 per U tambah 1 per V tu you buka dan tutup kurungan. Letakkan U dekat luar. Darab dengan U. Nurin, buka kurungan 1 per U. Bukan macam tu Nurin. Nurin, padam dulu. Okay, 1 per U campur 1 per V tu you buka dan tutup kurungan. Buat kurungan. Dekat, tak payah conteng yang baru. Okay, yang dekat atas tu. Okay, buat kurungan. Alright, letak situ U. Maksudnya kita darabkan semua tu dengan U. Dan 1 per F pun sama buat kurungan. Darabkan semua dengan U. Yes. Okay, jadi persamaan ni jadi macam mana tu? U per F sama dengan U bahagi U 1 lah. Betul? U bahagi U 1 lah kan? Betul. 1 per V jadi U per V. Betul? Betul. Jadi sekarang ni F dengan 1 tu kita abaikan. Jadi sekarang kita akan dapat U sama dengan U per V. Betul? Sekarang apa? Betul. U per V tu satu sebutan. Dia jadi satu sebutan. U per V bertambah U? Bertambah. Yes, directly proportional. Chanel. Jawapan dia ialah? C. Yes. Kalau
graf itu ialah U dengan V. Maksudnya paksi Y, paksi X dia U dengan V. Kan dalam soalan ni U per V dengan U kan? Betul tak? Pilihan jawapan C Betul. per V. Betul. Betul. Okay. Kalau dia jadi V dengan U, jawapan dia akan jadi inversely. Inversely proportional. Ya, sebab hubungan U dengan V, U bertambah, V berkurang. Afrina Fazana, apa yang kau pening sangat tu? Dapat ke tak? Tak dapat, saya dapat. Ha. Lawanya lah Nurin ni. Aku nak tengok skrin Nurin, aku tak nak tengok gambar kau. Mana Nurin soalan tadi? Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, faham ya? So, dia nak hubungan U dengan U per V. Sebab dalam graf tu U per V dengan U kan? Jadi U per V tu ialah satu sebutan. Kalau saya kata U per V tu saya cancel, saya potong dia jadi huruf Z. So, U bertambah, Z bertambah. Betul? Jadi graf dia directly proportional lah. Nuha, kau faham tak Nuha? Faham. Kalau U dengan V saja, maknanya kita ambil hubungan U dengan V. So, V dekat bawah. So, U bertambah, V berkurang. Jadi, graf dia akan jadi inversely proportional. So, paksi dia, paksi Y tu V, paksi X tu U. Dia jadi directly proportional kalau paksi Y dia U per V melawan U. Barulah directly proportional. Jawapan dia ialah C. Okay? Number 16. Siapa present? Nurul. Alright. Macam mana nak menyebut nama kau ni? Nurul Ezwanafisa binti Muhammad Ezwa Syairi. Nama. Okay. Soalan siapa baca? Saya. Siapa saya? Faradini. Okay. Farah, senyum sikit Farah. Alright. The following equation shows the relationship between image distance V and... Kau sakit perut ke? Tak. Muka je sakit perut je. Okay. V minus 10 equals to 10m. Which of the following graph V against M can explain above equation? And the answer is A. Okay, macam mana dapat A? Saya susun ikut YMX plus C tu. Yes. Nurul, Cik Nurul. Okay, tolong tuliskan Y equal to MX plus C. Macam mana kita nak tahu yang mana satu Y, mana satu X, mana satu M? Kalau kita jawapan semua paksi Y dia adalah V kan? So gantikan sajalah Y tu sebagai V. Aku ni dah pelajar Sepatutnya pukul 3.30 tadi kan? Okay lah, ni last question. Sorry. Perasan. Patutlah semua pucat lesi tu. Takut nak bagi tahu. Ada siapa Nurin? Nurin pula dah. Nurul, sorry. Okay. Okay. M kita tak tahu. X dia apa? X dia M. Okay, M. Lepas tu Y intercept kan? Y intercept dia 10. Macam mana kita tahu dia adalah 10? Bawa ke belakang. Jadi susun balik kan? Kita tengok dekat situ V sama dengan M tambah 10M. Okay, macam mana kita nak compare supaya persamaan V tolak 10 sama dengan 10M tu kita boleh susun balik dia jadi Y equal to MX plus C.
Apa lagi rakan gaming? Lama pula dia tak padam tu. Okay, macam mana? Gradient tu macam mana nak kira? 10 kan? 10M kan? 10M. M tu paksi X, gradient dekat depan dia ialah 10 kan? Gradient dia 10. Bila situ V sama dengan 10M tambah 10. Itulah persamaan untuk kita cari grafnya. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni kita dah tahu dah persamaan dia ialah V sama dengan 10M plus 10. Yuhu. Okay. Sekarang Izwa. Okay. Buat paksi V dengan paksi M. Okay. Baik. Sekarang gradient dia pintasan paksi Y dia berapa tu? Y intercept berapa tu? Daripada persamaan yang kita buat tadi? 10. 10. So mana 10? Agak-agak 10 lah. Tanda je 10. Okay, gariskan. Gariskan. Ada 10? 10. Okay. So buat satu straight line. Jadilah graf dia sama macam pilihan jawapan dari A. Betul? Betul? Betul. Nurul kat tengah kelas online. Sekejap lagi call balik. Okay? Sekejap, bye. Tengah kelas. Sekejap lagi. Bye. Okay, next. Dah, ada lagi. Soalan kita ada berapa ni? Ada 33 soalan lah. Sampai pukul 6 ni. Okay, so saya rasa sampai situ saja. Soalan dia sampai nombor 16. Okay, I give you the answer for number 17 until 33. Okay, number 17 boy, number 18 cat, number 19 donkey, 20 donkey, 21 boy, 22 boy, 23 cat, 24 cat. Dapat? Tak. Dapat. Dia cakap dengki. Okay, balik semula. Dah sedia semua? Dah. Okay. Number 17 boy. Number 18 cat. 19 donkey. 20 donkey. 21 boy. 22 boy. 23 cat. Tak nampak korang menyalin ke tak ni? Kau tengok je kat skrin tu, kenapa? Dah dapat tadi. Dapat. 24 cat. 25 cat. 26 cat. 27 donkey. 28 cat. 29 boy. 30 boy. 31 donkey. 32 apple. 33 boy. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.